Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah. Nama saya ialah Nur Najah binti Bahrin, nombor matriks 216385 daripada program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Penempatan sekolah adalah di SMK Tun Mahathir Tangkak. Sedikit latar belakang sekolah adalah SMK Tun Mahathir terletak di Jalan Paya Mas, Tangkak iaitu kira-kira 2 kilometer perjalanan dari Bandar Tangkak ke Segamat ataupun kira-kira 28 kilometer dari Bandar Muar. Lokasi sekolah ini juga tidak jauh dari Gunung Ledang. Sekolah ini mula dibuka pada Januari 1962. Penamaan sekolah ini sebagai SMK Tun Mahathir adalah sebagai mengenang kehebatan tokoh pahlawan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. Tun Mahathir merupakan seorang wira handal yang mempunyai nilai-nilai murni. Sejak berpindah ke bangunan yang sedia ada sekarang, SMK Tun Mahathir terus berkembang sama ada dari segi jumlah pelajarnya maupun kemudahan-kemudahan bangunan dan fizikalnya. SMK Tun Mahathir memiliki asrama yang dihuni oleh murid perempuan sahaja. Terdapat kelas aliran agama KAA and Dual Language Program DLP yang ditawarkan di sekolah ini. Pelbagai kejayaan yang telah diraih oleh SMK Tun Mahathir dalam bidang kurikulum sama ada peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala slogan sekolah adalah transformasi menjana kecemerlangan dan akhir sekali moto sekolah adalah belajar untuk berkhidmat. Antara objektif sekolah adalah untuk membina sikap yang positif dan terbuka terhadap pelajaran dan kepentingan ilmu pengetahuan, untuk menanam semangat berlumba-lumba dan bersaing untuk kecemerlangan, pencapaian kurikulum dan juga kokurikulum, untuk mewujudkan budaya kerja yang bertoleransi, kerjasama dan rela berkorban, untuk menyedarkan pelajar tentang harga diri mereka di samping menghargai yang lain. Dan yang terakhir, menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mahathir sebagai sebuah institusi kebanggaan pelajar disanjung dan diyakini oleh ibu bapa masyarakat dengan harapan dan tujuan supaya pelajar dapat menyumbang ke arah kemajuan dan kesejahteraan diri masyarakat, bangsa dan negara. Sedikit infrastruktur sekolah adalah yang pertama, gelanggang bola keranjang, pantry bilik guru dan juga makmal komputer. Manakala bagi infrastruktur sains rumah tangga, ruang menjamu selera, bilik SRT dan juga ruang masakan. Carta organisasi diketuai oleh Pengetua Puan Nur Haslina binti Mak Yusof. Seterusnya, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Raudahani binti Jurimi, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Fadila binti Yusof, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Jamal Abdul Nasir bin Muhammad Zin, diikuti Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa Puan Nur Azizan binti Hisham, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik Puan Hajar Nur Hayati binti Buang, dan yang terakhir, guru kanan mata pelajaran teknik vocational Puan Zanaria binti Abu Bakar. Pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudacara di dalam bilik darjah. Antara aktiviti PDPC yang dilakukan oleh guru pembimbing saya adalah pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL, di mana pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Mereka perlu merancang dan melaksanakan projek yang berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran interaktif ataupun alat pembentangan digital menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Aktiviti lain yang dijalankan termasuk perdebatan di mana pelajar berlatih menyampaikan pendapat mereka tentang isu semasa serta simulasi yang membantu mereka memahami situasi yang kompleks dengan peranan dalam konteks tertentu. Antara kelebihan aktiviti tersebut adalah kemahiran berfikir kritis. Aktiviti seperti simulasi dan perbincangan membolehkan pelajar mengasah kemahiran berfikir kritis dan juga penyelesaian masalah yang penting untuk perkembangan mereka. Manakala kelemahannya adalah pengurusan masa. Aktiviti yang memerlukan lebih banyak masa untuk persediaan dan pelaksanaan mungkin menyukarkan guru untuk menyiapkan sukatan pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan. Antara alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar adalah ABM-nya, projektor LCD, manakala BBM seperti buku teks, traffic light stick dan juga colouring puzzle.
Antara amalan pedagogi yang berlangsung adalah pembelajaran kolaboratif. Belajar bekerja dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama yang menggalakkan interaksi dan pembelajaran daripada rakan sebaya. Seterusnya, pengajaran berbeza. Guru menyesuaikan pengajaran berdasarkan keperluan pelajar yang berbeza, memastikan setiap pelajar dapat belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi dalam pengajaran. Kaedah ini dapat meningkatkan penglibatan pelajar manakala penilaian formatif membolehkan guru memahami kemajuan pelajar secara berterusan. Rancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran harian iaitu RPH perlu disediakan sebelum sesi pengajaran dijalankan. Biasanya, guru di SMK Tun Mamat akan merancang RPH beberapa hari atau minggu lebih awal bagi memastikan semua bahan dan aktiviti yang diperlukan telah disediakan. Ini juga membolehkan guru menyesuaikan pengajaran dengan keperluan dan tahap pemahaman pelajar. Dengan perancangan yang baik, pengajaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Seterusnya, kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Penilaian KEBAT di akhir sesi pembelajaran dengan cara menggunakan rubrik yang menilai kemahiran berfikir pelajaran secara objektif. Dengan cara ini, pelaksanaan KEBAT dalam bilik darjah dapat membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir yang lebih tinggi dan juga bersedia untuk menghadapi cabaran di luar sekolah. Antara contohnya, guru pembimbing telah memberikan soalan yang tidak ditanya sesi pembelajaran, namun soalan itu adalah seakan-akan sama. Antara persediaan sebagai seorang guru, kursus PAS memberikan pengalaman merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Bakal guru dapat belajar bagaimana untuk mengurus kelas dan memfasilitasikan pembelajaran kolaboratif. Ini juga membantu membina kemahiran komunikasi dan kepimpinan yang penting dalam peranan mereka sebagai pendidik. Tambahan pula, dengan menggunakan teknologi dalam pengajaran, bakal guru akan lebih bersedia untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin digital. Bakal guru dapat mempelajari cara menggunakan alat dan sumber dalam talian untuk meningkatkan penglibatan pelajar. Antara refleksi budaya sekolah adalah perhimpunan mingguan. Kelebihannya dapat menerapkan budaya mencatat, manakala kelemahan adalah murid berbual akibat terlalu bosan. Seterusnya, perhimpunan harian. Kelebihannya adalah dapat mengenal pasti murid yang datang lewat, manakala kelemahan pula murid akan berbaris di kelas orang lain. Yang terakhir adalah budaya membaca Yasin. Antara kelebihannya adalah seimbang dunia dan akhirat, manakala kelemahannya murid menyorok di kelas ataupun tandas. Seterusnya, refleksi budaya kerja di sekolah. Yang pertama adalah hubungan antara guru. Kelebihannya adalah membentuk persekitaran yang harmoni, manakala kelemahannya kebanyakan guru muda kurang berkomunikasi. Seterusnya, membuat persediaan awal. Antara kelebihan adalah guru lebih bersedia mengajar, manakala kelemahannya perancang sedikit lari akibat kekurangan waktu. Antara sulam yang dicadangkan adalah pihak sekolah boleh mengadakan FSA iaitu Food Safety Alert. FSA bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai termasuklah ibu bapa, para peniaga dan juga penjual makanan supaya sedar akan kesan buruk jika tidak mengendalikan makanan dengan betul. Ramai di antara mereka yang masih tidak dapat mengenal pasti menilai serta mengawal bahaya dalam signifikan terhadap keselamatan makanan. Keselamatan makanan merujuk pada rutin dalam penyediaan, pengendalian dan juga penyimpanan makanan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan. Produk makanan boleh terdedah kepada bahaya dalam perjalanan mereka melalui rantaian bekalan makanan iaitu food supply chain. Pada masa kini, kawalan keselamatan makanan menjadi lebih sukar kerana penghasilan makanan yang lebih kompleks. Terdapat juga segelintir ibu bapa yang tidak peka akan kebersihan dan keselamatan sesuatu makanan itu. Mereka lebih mementingkan harga yang murah saja. Oleh itu, pihak sekolah boleh meluaskan program ini melalui ceramah ataupun aktiviti yang boleh dilaksanakan mengenai FSA untuk memberi pendedahan kepada orang ramai bahawa minda yang cerdas datang dari sumber makanan yang sihat, bersih dan halal. Rumusannya, secara keseluruhan,
PAS telah mengajar saya perspektif yang luas tentang peranan dan tanggungjawab dalam pengurusan sekolah. Pengalaman ini membolehkan saya melihat dengan lebih jelas bagaimana kerjasama dan komunikasi yang baik antara pentadbir, guru dan pelajar dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik dan kondusif. Saya yakin pengalaman ini akan menjadikan asas yang kukuh dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik yang berwawasan. PAS juga memberi saya gambaran jelas tentang perjalanan saya sebagai seorang bakal guru. Walaupun masih banyak ruang untuk saya perbaiki, saya yakin bahawa dengan dedikasi, pembelajaran berterusan dan kesediaan untuk menyesuaikan diri, saya akan dapat memberikan yang terbaik kepada pelajar saya kelak. Sebagai bakal guru, saya bertekad untuk tidak menjadi pendidik. Saya bertekad tidak hanya untuk menjadi pendidik yang cemerlang, tetapi juga seorang individu yang mampu memberi inspirasi dan membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.